Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelas. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas, harga berpatuh dan keselamatan terjamin. Yang pasti, barang baik, barang kita. Betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik, barang kita. Saudara, Pilihan Raya Umum Negeri Sarawak ke-12 menjadi tumpuan berita dari Bumi Kenyalang, juga bantuan khas Sarawak Ku Sayang 4.0 dengan pertukan 104.84 juta bantu rakyat tangani pandemik COVID-19. Kita bersama Bu Mawin di Kuching. Teruskan, Bu Mah. Baik, terima kasih Zera. Salam sejahtera. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 perlu diadakan namun tertakluk kepada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu pilihan raya perlu diadakan sama ada dalam tahun ini atau tahun hadapan apabila tempoh Dun sedia ada tamat tempoh pada April tahun depan. Selaras dengan itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan ekoran situasi COVID-19 yang melanda ketika ini, kesihatan dan keselamatan rakyat tetap jadi keutamaan. We are subject to advice by Kementerian Kesihatan whether we should go or not. Because I am also concerned on the health of the people. On the other hand, you cannot govern and take measures COVID if you don't have the mandate. This one, I still got the mandate. I can decide. If I don't have the mandate, I can't. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu demikian pada sidang media mengenai bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 4.0 di Kuching. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memaklumkan 7 langkah dalam bantuan khas Sarawak Ku Sayang PKSS 4.0 dilanjutkan bagi membantu rakyat yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19. 7 langkah PKSS 4.0 yang dilanjutkan itu membawa implikasi kos keseluruhan berjumlah RM104.84 juta terhadap Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata antara langkah tersebut ialah diskaun bil elektrik bagi pengguna domestik, komersial dan perindustrian yang akan terus diberi potongan harga sebanyak 5 hingga 25% pada bil elektrik bulanan untuk bulan ini hingga Disember nanti. Potongan harga itu memberi manfaat kepada 686,847 pengguna di Sarawak dengan kos diskaun terkumpul berjumlah RM83.4 juta. Jelas beliau, kerajaan juga memberi diskaun bil elektrik bagi pengguna domestik, komersial dan perindustrian sebanyak 10 hingga 25% pada bil air bulanan bagi bulan ini hingga penghujung tahun ini yang memberi manfaat kepada lebih 568,000 pengguna. Kerajaan turut bersetuju melanjutkan potongan harga sebanyak 50% untuk skim sewa Perbadanan Perumahan dan Pembangunan Sarawak sehingga Disember yang akan memberi manfaat kepada lebih daripada 3,200 pelanggan. Dalam pada itu, Sarawak turut memberi bantuan berjumlah RM500 dengan sekali bayar kepada 2,396 pemandu e-hailing dan 791 orang tenaga pengajar memandu yang melibatkan kos RM1.59 juta. Selain itu, diskaun sebanyak 50% untuk penyewaan pasar dan gerai sehingga Disember yang memberi manfaat lebih 10,000 penjaja di bawah pihak berkuasa tempatan dengan kos RM8 juta. Pengecualian permit dan yuran lesen juga diberikan kepada peniaga, penjaja, peniaga pasar malam dan pengusaha tamu melibatkan kos RM4.12 juta. Usaha mengekalkan daerah Julau sebagai zon hijau COVID-19, semua pihak perlu memainkan peranan dan bekerjasama. Menegaskan perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beluan, Roland Duan Jumpin menyeru agar penduduk di daerah itu untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Roland Duat Jubin yakin kejayaan mengekalkan Julau sebagai zon hijau tidak hanya terletak di bahu petugas barisan hadapan, malah ketua masyarakat dan ketua kaum juga perlu memainkan peranan. Justru beliau menyeru ketua masyarakat dan ketua kaum di daerah Julau sentiasa menyampaikan mesej dan informasi yang relevan khasnya berkaitan COVID-19 kepada komuniti di kawasan mereka. Beliau berucap demikian ketika majlis perasmian program sepakat and community yang dianjurkan Jabatan Penerangan Daerah Julau. Hadir sama Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Brian Fung Kok Siun dan Pegawai Penerangan Daerah Julau Cecilia Daffy. Kerjasama pelbagai pihak dalam menjaga keselamatan perlu disesuaikan mengikut konsep kepolisan komuniti yang baik. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Rozi Yunus berkata, ini penting dalam usaha mewujudkan sebuah komuniti yang selamat dan sejahtera. Sehubungan itu, Dato' Rozi Yunus yakin melalui penglibatan dan kerjasama yang baik antara agensi dan jabatan membolehkan maklumat berkaitan kepolisian di kawasan masing-masing dapat disalurkan terus di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan bengkel kepolisian komuniti jawatan kuasa pengurusan bencana negeri peringkat JKKK daerah Subis di Dewan Masyarakat Sembungkut Diniah. Sebanyak 8 agensi kerajaan terlibat dalam bengkel tersebut, antaranya Pejabat Residen dan Daerah, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Polis Diraja Malaysia. Projek bekalan air di Kampung Temalang Ukong di Limbang bernilai RM23 juta di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dijangka bermula tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Palus Palu Gombang menyatakan projek tersebut membolehkan penduduk dibekalkan air paip terawat daripada laku sekaligus menamatkan penantian penduduk untuk menerima bekalan air bersih sejak sekian lama. Projek ini akan meliputi tidak kurang daripada 7 buah kampung, iaitu dari yang berada di tepi-tepi jalan daripada Kampung Temalang hingga ke Ukong sebagai projek satu di bawah NRDA, dan ia akan meliputi termasuklah sekolah dan beberapa buah kampung sampai ke Indung Sangkar. Bercakap kepada pemberita selepas penyerahan 21 buah tangki air kepada penduduk di Kampung Ukong Limbang, Paulus menyatakan ia adalah inisiatif awal sementara menunggu projek bekalan air itu siap kelak. Beliau berharap tangki tersebut dapat digunakan untuk simpanan bekalan air dalam keadaan tertentu atau ketika musim kemarau berikutan penduduk di Ukong dan kawasan sekitar masih bergantung kepada sumber air bukit untuk kegunaan harian. Harapan saya apa yang akan kata YB tadi, air bersih ini akan dilaksanakan tahun depan lah, supaya kami dapat air terawat dan diagih kepada penduduk kampung yang memerlukan lah. Selain itu, 3 lagi projek bekalan air bersih akan dilaksanakan di Dun Batu Danau, iaitu Simpang Ukong ke Tanah Merah, hujung Jalan Mendamit ke Pulau Brunei dan Simpang Jalan Semena ke Kuala Mendalam, dengan jumlah keempat projek ialah RM99 juta di bawah NRDA. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Terima kasih untuk perkongsian berita dari Kuching Sarawak. Baiklah, kita ke Selangor pula untuk perkembangan semasa hari ini. Antara tumpuan utama ialah selebriti media sosial dikesan dalangi penjualan minyak wangi tiruan. Untuk itu kita bersama dengan Samsia Samsi. Silakan. Baiklah, terima kasih Zera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kegiatan penjualan minyak wangi tiruan didalangi selebriti media sosial berjaya dibongkar pihak berkuasa. Perniagaan tersebut dikesan beroperasi di sebuah kondominium di Seri Kembangan, Sedang. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Selangor, Muhammad Zikri Azan Abdullah, dalam serbuan tersebut pihaknya menemui lebih 1,000 botol minyak wangi disyaki tiruan bernilai kira-kira RM150,000. Minyak wangi tiruan tersebut dijual dengan harga RM150 hingga RM200 dan didakwa sebagai asli.
Daripada apa yang kita siasat juga, siasatan awal kita dapati bahawa perniagaan beliau telah menjangkau hampir setahun dan modus operandi iklan dilaksanakan melalui online dan juga penjualan pun melalui online. Ada transaksi online yang kita dapati daripada premis tersebut dan ada rekod-rekod yang menyatakan peniaga tersebut telah mengepus barangan dan juga duit yang telah di bank in kepada peniaga lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1-B Akta Cap Dagangan 2019. Penduduk di 5 daerah di Selangor dinasihat supaya tidak melakukan sebarang aktiviti di pesisiran pantai pada bulan depan. Ini berikutan pada 16 dan 17 November depan dijangka akan berlaku air laut pasang besar di daerah Kelang, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Nur Azam Khamis berkata, selain penduduk, nelayan juga dinasihatkan membuat perancangan terlebih dahulu sebelum turun ke laut berikutan fenomena berkenaan. Walaupun paras air laut pada bulan depan hanya 5.6 meter, tetapi mereka perlu berwaspada kepada hujan dan angin kencang. Kita dapati bahawa pada bulan hadapan kemungkinan cuaca agak tidak berada dalam keadaan baik. Kita namakan keadaan hujan. Jadi dengan fenomena ini, air pasang besar dan juga dengan keadaan hujan kita dan mungkin berangin. Jadi kita ingin menasihatkan nelayan supaya menyusun jadual untuk turun ke laut. Jabatan Penerangan Selangor mengambil inisiatif membuat hebahan bergerak menyampaikan maklumat mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengarah Jabatan Penerangan Selangor, Ali Suhaili berkata, hebahan itu dibuat di 9 daerah dengan kawasan tumpuan sekitar premis perniagaan, perumahan, kampung-kampung dan pasar awam. Sejak ia dilaksanakan, Jabatan Penerangan Negeri Selangor telah melaksanakan lebih kurang 1,687 hebahan di seluruh 9 daerah Negeri Selangor, dan antara perkara yang dihebahkan oleh Jabatan Penerangan sejak ia dilaksanakan ialah mengenai selain daripada wabak coronavirus ini, kita juga menghebahkan panci penduduk selain daripada PKPB, SOP dia, dan juga hebahan penyakit demam denggi. Pihaknya juga bertanggungjawab dalam usaha untuk mengekang penularan berita palsu yang tersebar di media sosial. Masyarakat turut dinasihatkan agar mematuhi SOP yang ditetapkan dan menghadkan pergerakan di luar rumah sepanjang tempoh PKPB. Beliau ditemui media ketika menyampaikan risalah berhubung tata cara operasi piawaian SOP pandemik COVID-19 di Pasar Seri Gombak. Sekian saja berita daripada RTM Selangor. Kembali kepada Zahra. Baik, terima kasih Samsia. Baiklah, untuk perkembangan cuaca, kita bersama pegawai dari Jabatan Meteorologi, Rashdam Amirul Ashraf. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dan berbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut Cina Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 40 hingga 60 km sejam. Hal ini adalah disebabkan oleh kewujudan taufan Saudel yang kini sedang berada di kawasan Timur Laut Vietnam, membawa kelajuan angin bersama sekitar 140 km per jam. Oleh yang demikian, Jabatan yang berwarna jingga yang akan berakhir pada 24 Oktober nanti. 40 hingga 60
berkata di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Namun demikian, menjelang ke awal malam nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan angin kencang akan berlaku melibatkan kawasan di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, yang mana kami jangkakan keadaan lembap tersebut boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan dan pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Ada 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Bersua kembali, keputusan kerajaan membenarkan pekerja di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB untuk bekerja dari rumah adalah wajar dalam situasi penularan COVID-19 ketika ini. Langkah itu bertepatan dalam membantu usaha Kementerian Kesihatan memutuskan rantaian COVID-19 terutama melibatkan kawasan tempat kerja yang menimbulkan kebimbangan warga kerja. Pensyarah Perubatan Jabatan Perubatan Keluarga dan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Muhammad Nazri Muhammad Daud berkata, dalam situasi ini pekerja berasa lebih selamat untuk bekerja dari rumah. Sebenarnya, bekerja dari rumah adalah satu strategi mengurangkan risiko keberjangkitan COVID-19 di dalam kalangan komuniti. Namun, pada masa yang sama, warga kerja yang terlibat perlu mengekalkan produktiviti kerja. Usaha kerajaan turut disambut baik warga kerja sektor terlibat. Kebenaran kerajaan membenarkan bekerja dari rumah dalam situasi sekarang amat sesuai untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 di kalangan pekerja. Saya berpendapat langkah kerajaan tepat pada masanya bagi memastikan keselamatan pekerja sekaligus memutuskan rantaian COVID-19. Terdapat kes jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Jadi, bagi saya, kebenaran untuk bekerja dari rumah amat bertepatanlah buat masa ni. Dalam situasi sekarang,
memutuskan rantaian COVID-19. Keputusan membenarkan pekerja di sektor tertentu untuk bekerja dari rumah bermula hari ini melibatkan kira-kira 1 juta pekerja di Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Labuan. Seperti biasa, setiap Jumaat kita tinjau harga minyak mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 23 Oktober depan. Disembunyikan di celah dinding di sebuah pondok di Kampung Bayas. Kesulan itu, suspek ketiga berusia 31 tahun diberkas bersama syabu seberat 15.03 gram di tempat letak kereta sewa di Jalan Penara, dan seterusnya suspek keempat berusia 53 tahun ditahan di Kampung Bukit Tangga, Ulu Melaka sebelum polis menemui sejumlah besar dadah jenis heroin yang ditanam. 3 daripada suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, manakala seorang lagi mengikut Seksyen 12/2 Akta sama. Prosedur inkuas kes kematian remaja Island Nora Ann memasuki hari ke-14 Mahkamah Koroner Seremban. Saksi ke-34 memberitahu mahkamah polis diraja Malaysia telah memohon 10 cap jari Nora Ann daripada pihak Interpol Perancis, namun hanya memperoleh 2 cap jari sahaja, iaitu jari hantu dan telunjuk, untuk dijadikan sebagai sampel padanan bahan kes. Prosedur dijalankan di hadapan Coroner Maimunah Aid dan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya dan Pegawai Pengendali Kes Rafiza Harun. Menurut saksi ke-33, pemeriksa cap jari dan penolong pendaftar penjenayah Malaysia, Pusat Pendaftaran Penjenayah Malaysia dan Singapura, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rapidin Muhammad Zain, tiada kaedah saintifik bagi menentukan beberapa lama usia cap jari, namun ia boleh bertahan selama beberapa hari dan minggu bergantung kepada keadaan persekitaran. Prosiding ditangguhkan dan bersambung pada 11 November ini dengan keterangan saksi daripada keluarga Nora Ann. Nora Ann bersama keluarganya tiba di Malaysia untuk percutian selama 2 minggu pada 3 Ogos tahun lalu sebelum mendiang dilaporkan hilang. Seorang bekas penolong jurutera mekanikal di penjara 4
RM41,000 selepas didapati bersalah atas 6 pertuduhan penerima suapan 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Session Ayer Keroh Datuk Muhammad Nasir Nordin menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Hairudin Ngadiron 45 tahun yang sebelum ini bertugas di Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia PDRM Bakri Muar. Mengikuti 5 harta tertuduh menerima suapan berbentuk pengubahsuaian rumah daripada pengurus SNR Cahaya Enterprise membabitkan nilai keseluruhan RM61,686.72. Suapan diterima sebagai upah membantu mendapatkan kerja-kerja di tempatnya bertugas di Maktab Teknik PDRM Bakri. Tertuduh juga bersalah menerima suapan bayaran membaiki kenderaan jenis Toyota Land Cruiser Prado bernilai RM4,200 dari syarikat yang sama. Kesemua kesalahan itu dilakukan dalam 6 transaksi berasingan di Sungai Rampai Melaka dan Parit Kroma Muar Johor antara Januari hingga April 2017. Hakim Nasir menetapkan jaminan RM50,000 selepas pihak pembelaan meraih penangguhan hukuman dengan mengemukakan notis rayuan kepada Mahkamah Tinggi dalam tempoh 7 hari. Tertuduh diarah menyerahkan pasport serta melapor diri setiap bulan di pejabat SPRM Melaka. Saudara, polis menahan seorang lelaki warga Thailand selepas cuba mendetak seorang wanita dengan sebilah parang dan merosakkan 2 buah motosikal. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Azhar Hashim berkata, lelaki terbabit ditahan semalam dalam tempoh 24 jam selepas mangsa membuat laporan polis di Kampung Merbus Larung Panjang, Larangan, Kedah. Superintendent Azhar berkata, lelaki berusia 28 tahun itu datang ke rumah wanita terbabit 2 hari lalu dan cuba menyerang menggunakan parang. Wanita berkenaan berjaya mengelak dan memegang tangan suspek. Suspek juga mengacukan parang ke arah nenek wanita berkenaan yang turut berada di ruang tamu namun dihalang oleh wanita berkenaan. Kes disiasat menurut Seksyen 352 Kanun Keseksaan dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah dan khianat dengan menggunakan sebilah parang dan sebatang besi. Seorang warga emas yang tinggal bersendirian nyaris maut dalam kejadian kebakaran di rumahnya di Kampung Ulu, Bakal Baling, Kedah malam tadi. Lelaki berumur 80 tahun itu hanya melecur di badan dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Menurut penguasa kanan bomba Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, angin kuat menyebabkan api marak dengan cepat merosakkan rumah mangsa. Saudara, sebanyak RM800,000 diperuntukkan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ untuk menaik taraf Taman Seribu Bunga di Ayer Keroh, Melaka. Yang dipertuanya, Datuk Syahdan Othman berkata penambahbaikan itu dilaksana berikutan pintu masuk negeri itu yang berada di Ayer Keroh sekaligus menjadi kawasan pelancongan pertama yang dilawati pengunjung. Beliau menjelaskan satu jawatan kuasa telah ditubuhkan iaitu Jawatan Kuasa Ayer Keroh Koridor bagi mencatat kemasukan kenderaan dari Tol Ayer Keroh. Kita telah tubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Ayer Keroh Koridor yang melibatkan semua operator yang berada dekat kawasan Ayer Keroh. Tujuannya untuk kita memantau semua operator yang berada di kawasan Ayer Keroh itu dan juga kita membantu operator tersebut untuk kita selaras dan kita bantu dia orang dari segi pelancong datang ke negeri Melaka. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik e-waste serta barang kitar semula di Melaka Mall Ayer Keroh. Tampaknya proses menaik taraf juga turut dilakukan di kawasan bawah jambatan menuju ke Bandar Melaka selain pencahayaan di laluan utama Ayer Keroh. Saudara, pasangan suami isteri dari Gua Musang, Kelantan mencabar diri dengan melakukan kayuhan basikal sejauh 1000 km ke Johor Bahru bermula 8.30 pagi tadi. Amaruddin Awang 50 tahun dan isterinya Aminah Daud 51 tahun akan melaksanakan misi kayuhan basikal selama 12 hari. Pasangan yang mesra dengan panggilan Mok Din dan Mok Din ini nekat untuk menjayakan misi ini dan memberi inspirasi kepada pengayuh muda. Saya lihat kat Gua Musa ni, rider-rider kita
kita pun ramai juga hampir jejak batu-batu orang tapi tak ada yang pergi sampai sahut cabaran mereka. Jadi oleh kerana itu saya terfikir baiklah kerana saya pun dah orang kata dah menikah umur kepala 5 ni kira nak masuk berkemah dah. Jadi sebelum masuk berkemah kita tak larap pergi mana, okay, kita mula cabaran ni dulu. Di samping gerak kampung suami isteri. Saya rasa kalau dengan cara kita melakukan aktiviti sukan dengan suami isteri ini akan lebih kemesraan itu akan bertambah. Kayuhan Mokdin dan Mokdin turut diiringi 30 ahli kelab berbasikal Kalas GCC termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalas Muhammad Syahbudin Hashim dan Adun Negeri Abdul Aziz Yusof sejauh 17 km. Mokdin dan Mokdin memulakan perjalanan ke Johor Bahru dengan melalui kawasan Gua Pusang, Kuala Kerai dan Macang. Seterusnya di Terengganu melalui kawasan Penari, Batu Rakit, Marang, Kuala Dungun, Kertih dan Cukai, dan di Pahang melalui Gambang, Pekan, Wazam Shah, Kuala Rumpin, Endau dan terus ke Johor Bahru. Menjelang saingan Piala Malaysia, 4 pasukan Liga Super iaitu juara bertahan JDT, Kedah, Terengganu FC dan Selangor dilihat memiliki peluang cerah untuk menjulang kejuaraan yang bakal berlangsung dari 6 hingga 22 November ini. Demikian diutarakan bekas pemain kebangsaan Rizal Zamri Yahya. Beliau berpandangan juara Liga Premier Pulau Pinang juga dijangka melakar kejutan pada kejohanan bola sepak tertua tanah air itu. Berdasarkan taktikal mantap pengendalinya Manzur Azwira Abdul Wahid serta kehadiran beberapa pemain import berpisah. Bercakap kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Rizal Zamri menyifatkan pasukan bukan pilihan utama, tidak mustahil untuk melakar kejutan. Dalam pada itu, Rizal Zamri mengakui format kalah mati yang bakal digunakan pada saingan Piala Malaysia musim ini dijangka menjadi cabaran sukar untuk pasukan pilihan memburu slot ke pusingan seterusnya. Beliau berkata kesemua 16 pasukan bertanding perlu mengelak sebarang kesilapan selain menggunakan semua pemain terbaik yang dimiliki bagi memastikan mereka mampu pergi lebih jauh kali ini. Format Piala Malaysia musim ini terpaksa diubah daripada perlawanan peringkat kumpulan kepada saingan kalah mati bermula pusingan pertama hingga ke aksi separuh akhir susulan penularan pandemik COVID-19. Pengendali pasukan Perak Mehmet Durakovic mengakui menjulang Piala Malaysia musim ini bukan tugas mudah, namun ia bukan halangan untuk pemain menampilkan persembahan terbaik dalam merealisasikan sasaran tersebut. Beliau berkata jika muncul juara, ia merupakan satu bonus kerana skuad The Boscarers akan meraih slot automatik ke kejohanan Piala AFC yang akan berlangsung pada musim depan. Terdahulu, Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu optimis skuad mampu menjulang kejuaraan Piala Malaysia sekaligus mengulangi pencapaian sama pada 2018. Sementara itu, Ketua Pasukan Syahrul Saad berkata kejayaan menjuarai piala berprestij itu akan dapat menebus kegagalan dirinya dan rakan sepasukan untuk meraih sasaran muncul naib juara Liga Super selepas tewas di tangan Kedah 3-2 pada 11 Oktober lalu. Suntikan dana RM300,000 oleh Majlis Olimpik Malaysia memberi kelegaan kepada persatuan sukan yang terjejas akibat COVID-19. Ketiadaan sebarang perjalanan dalam tempoh sejak perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lalu telah menjadikan arena sukan sunyi meskipun banyak perbelanjaan tetap perlu
asuran seperti kami melalui bantuan ini sangat menekankan kerana ia membantu meringankan beban persatuan dengan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum selesai sejak awal tahun. Sudah tentu kami akan memohon bantuan ini untuk melunaskan bayaran-bayaran bulanan dan perkara-perkara lain yang perlu diselesaikan untuk kelangsungan kesatuan Malaysia. Baik, saya kerajaan Johor memberi jaminan operasi pasar-pasar malam, pasar pagi, pasar tani dan pasar pagi berjalan seperti biasa. Tapi syarat masing-masing mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Ya, betul tu Syahrul. Bagaimanapun, tindakan tegas seperti menutup pasar-pasar berkenaan boleh diambil pihak berkuasa tempatan PBT sekiranya berlaku risiko COVID-19. Kita ikuti laporannya yang disediakan Sejak pembukaan semula operasi pasar malam dan pasar pagi 12 Jun lalu, rata-rata peniaga menyambut baik hasil dilakukan oleh kerajaan ini. Namun setelah pada pematuhan prosedur operasi standard yang dijalankan oleh peniaga dan juga pengunjung di pasar malam dan pasar pagi, bagaimana pula dengan perkasaan yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengatasi penularan COVID-19 di tempat yang penuh sesak ini? Kita dapatkan jawapan dari Sukuk Pemahana Kerajaan Tempatan Ayub Jamil. Ini cara baru yang perlu dibuat oleh semua pihak, peniaga, pengunjung, kena ikut norma baru dalam kehidupan selepas masa COVID ni lah. Jadi kita buat keputusan kalau mana-mana peniaga ataupun lokasi pasar pagi, pasar tani, pasar malam mengikuti aturan yang telah diletakkan, kita beri mandat kepada pihak bantu perlu kerjasama lah, tapi saya minta juga PBT berbincang sebelum buat apa-apa keputusan. Terdapat kira-kira 35,000 peniaga pasar pagi dan malam di Johor. Manakala lebih 1,600 lagi merupakan peniaga pasar tani. Minggu lalu, beberapa lokasi pasar diarah tutup sementara oleh PBT sebelum dimulai beroperasi semula. Beliau puas hati terhadap pematuhan setiap peserta dan pengunjung di pasar-pasar berkenaan sejak mula beroperasi Jun lalu. Baik, peranan Persatuan Penjaja, kita akan memastikan semua ahli-ahli kita dan para peniaga, khususnya golongan penjaja dan peniaga kecil, untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak PBT dan pihak kerajaan. Jadi di samping itu juga kita akan memantau keadaan semasa di pasar malam, pasar pagi, yang mana setiap pengunjung akan mengikuti SOP yang sepatutnya. Alhamdulillah, mana yang pelanggan, customer yang datang, jadi kita bagi nasihat lah. Sebab apa? Apabila kita bagi tahu pada pelanggan-pelanggan, orang yang kunjung tempat niaga, kita kena jaga. Sebab apa? Benda ni cepat kata orang menjangkit lah. Jadi kita kena, kita tak nampak, jadi benda ni kita kena jagalah pakai mask. Sebab apa? Kita mengelakkan daripada jangkitan untuk kepada kawan-kawan kita ke pengunjung, kan customer-customer kita. Itu kita mesti kena jagalah. Dan kami sentiasa mengingatkan kepada pelanggan kami bahawa pemakaian mask adalah penting. Ada yang pakai bawah dagu pun kami tegur supaya pakai dengan sempurna lah. Gunakan mask dengan sempurna, dengan sebaik mungkin lah. Dan juga setiap pengunjung yang berada di gerai kami ini, kami akan mengingatkan bahawa SOP penjarakan tu adalah sangat penting. Kita jaga kita. Anas Manor, Berita RTM. Baik Zera, laporan tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Ya, jadikan amalan mengimbas My Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi. Juga amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri. Ya, kami undur diri dengan itu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Yeah.